Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tentang dualisme. Ini merupakan isi kandungan dalam video kami. Yang pertama, ada kumpulan. Yang kedua, pengenalan. Yang ketiga, perbezaan dualisme barat dengan Islam. Yang keempat, faktor dualisme di Malaysia. Yang kelima, kesan dan implikasi dualisme. Dan yang keenam, penutup. Ini merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama, Muhammad Fahim Irsyad bin Muhammad Fazil. Yang kedua, Muhammad Wafiq bin Azam Azri. Yang ketiga, Wan Suzi binti Wan Sulong. Yang keempat, Umi Sofia Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Suzi binti Wan Sulong, nombor pelajar 2021109193. Hari ini saya akan membentangkan di bawah subtopik pengenalan dualisme. Konsep pembentangan saya iaitu menggunakan 5W dan 1H. Seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, terdapat 6 skop subtopik saya, iaitu yang pertama, what, apa yang dimaksudkan dualisme. Yang kedua, when, bila bermulanya dualisme ini. Yang ketiga, iaitu where, di mana bermulanya dualisme. Yang keempat iaitu who, siapa yang perkenalkan dualisme. Dan yang kelima, why, kenapa dualisme ini diterima. Dan yang keenam, how, bagaimana dualisme ini diterima. Seterusnya saya akan menerangkan skop subtopik yang pertama, iaitu what, apa maksud dualisme. Seperti mana yang kita tahu, perkataan dualisme ini berasal daripada bahasa Yunani, iaitu duo bermaksud dua dan ism bermaksud ideologi. Manakala menurut Kamus Dewan edisi keempat, maksud dualisme iaitu yang pertama, faham yang berasaskan dua prinsip saling bertentangan seperti kebaikan dan kejahatan atau antara terang dan gelap. Okey, yang kedua iaitu keadaan apabila wujud dua sifat yang ketara bertentangan pada diri sendiri. Skop yang kedua iaitu when, bila bermulanya dualisme. Dualisme ini diperkenalkan pada 1596 hingga 1650 dengan aliran Cartesian dualism. Skop subtopik yang ketiga adalah where, di mana bermulanya dualisme. Seperti mana yang kita semua tahu, ideologi adalah kebanyakan daripada ahli falsafah barat. Dengan itu, dualisme ini juga bermula dari negara-negara Eropah seperti Perancis, Belanda dan negara-negara seangkatan dengannya. Skop subtopik yang keempat iaitu who, siapa yang memperkenalkan dualisme ini. Dualisme ini diperkenalkan oleh René Descartes, dianggap sebagai bapa falsafah moden yang merupakan seorang ahli falsafah Perancis dan juga ahli matematik dan penulis. Beliau ini menggunakan metod cogito. Metod cogito iaitu cogito ergo sum, bermaksud aku berfikir maka aku ada. Skop subtopik yang kelima iaitu why, kenapa dualisme ini diterima. Ahli falsafah René Descartes telah membuktikan metodnya bahawa beliau wujud kerana beliau berfikir. Jika berhenti berfikir, maka tidak ada bukti yang jelas beliau wujud. Descartes juga memisahkan fikiran dan tubuh badan. Terbukti adalah pemikiran wujud dan berbeza dengan badan yang hanya bertindak mengikut fikiran. Sebagai contoh, fikiran memberikan maklumat bahawa air yang mendidih adalah panas. Maka untuk membuktikannya benar atau tidak, maka secara fizikalnya iaitu anggota badan akan menyentuh air itu dan membuktikan bahawa air yang mendidih itu sifatnya adalah panas. Fikiran ini diasingkan antara jiwa dan tubuh badan, maka lahirlah Cartesian dualism. Cartesian dualism ini wujud kerana terdorong daripada proses sekularisasi dengan membahagikan kehidupan kepada dua ekstrim, iaitu berfikir sebagai sifat mutlak manusia dan alam benda tiada apa-apa nilai dan makna. Manakala Cartesian sebagai kata sifat
yang merujuk perkara berkaitan teori falsafah dan pemikiran yang pelbagai dan mempengaruhi sains moden. Dan skop subtopik yang terakhir iaitu how, bagaimana dualism diterima. Seperti mana ideologi yang lain, begitu juga dengan dualism. Ideologi ini diterima apabila pemikiran ahli falsafah itu telah memberikan ideologinya, diperkukuhkan dengan kajian yang dilaksanakan serta memberikan persoalan dan menyebabkan manusia itu berfikir dan mencari rasionalnya. Metod yang dihasilkan juga dapat diterima oleh orang ramai dan seterusnya menghasilkan buku-buku falsafah untuk dijadikan rujukan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Umi Sofia Mahmud daripada kumpulan 1, nombor matrik pelajar 2021241062 ingin membentangkan subtopik dualisme iaitu bertajuk perbezaan dualisme dengan Islam. Dualisme adalah satu konsep yang berhubungan dengan kewujudan dua elemen yang berbeza pada satu benda atau perkara. Dualisme terbahagi kepada perbezaan antara ideologi Barat dan Islam. Fahaman dualisme dan sekularisme yang menjadi doktrin falsafah Barat menjadikan ilmu dan agama terpisah serta memberi impak terhadap faham dan corak keilmuan di negara-negara Muslim. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ideologi dualisme Barat terlebih dahulu. Barat menjadikan ilmu dan agama terpisah. Asal-usul idea ini pada hakikatnya merupakan doktrin falsafah dan metafizik yang lahir dalam alam fikiran para ahli falsafah Barat. Bermula dari dualisme Cartesian, dualisme yang difahami oleh Barat terbahagi kepada dua arah. Apakah dua arah itu? Yang pertama adalah arah fikiran dan yang kedua adalah arah jasad. Arah fikiran adalah satu arah fikiran mutlak dan fikiran idealisme, manakala jasad adalah jiri mutlak atau materialisme. Kesan yang terjadi daripada fahaman dualisme dari segi Barat ini ialah dualisme telah mempengaruhi serta menentukan nilai-nilai yang bersifat dualistik. Contohnya ilmu kemodenan dan keagamaan. Penjajahan dan modernisasi dikenal pasti menjadi penyebab awal berlakunya amalan dualisme pendidikan, iaitu apabila terjadi pertemuan ideologi dan corak keilmuan antara sekolah, pembentukan penjajah dan institusi pendidikan umat Islam yang telah sedia ada. Kewujudan dua sistem pendidikan yang terpisah iaitu moden sekular kebangsaan dan tradisional agama keagamaan yang menilai baik dari aspek sejarah dan falsafahnya jadi penghalang bagi mewujudkan personaliti individu maupun masyarakat Muslim sejati. Pelbagai perilaku dan budaya yang tidak mencerminkan nilai-nilai dan identiti keislaman yang berlaku pada diri pelajar pada masa ini akan dilihat menerusi kewujudan sistem dualisme pendidikan tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbezaan ideologi dualisme antara Islam. Dari segi sejarah tradisi umat Islam, wujudan dualisme adalah sejak zaman kebangkitan Islam lagi, di mana wujudnya dua pihak yang berbeza kecenderungan dalam memahami agama. Antara dua pihaknya ialah rasionalis atau dikenali sebagai ahlul ar-rai, iaitu pihak yang menggunakan akal fikiran dan ijtihad. Pihak yang kedua ialah tradisionalis, yang nama lainnya ialah ahlul al-hadis. Pihak ini berpegang teguh pada wahyu semata-mata. Punca mereka mempunyai perbezaan kecenderungan dalam memahami agama adalah dalam tiga perkara ini. Yang pertama, perbezaan kefahaman dan tafsiran mengenai ayat suci Al-Quran dan hadis. Kedua pula, pengaruh sosial politik semasa. Dan yang ketiga, adanya kemasukan dan kemunculan budaya serta pemikiran asing. Kesannya, ideologi dualisme ini melahirkan pelbagai mazhab dan aliran pemikiran dalam Islam. Walau bagaimanapun, konsep dualisme ini hanya terbatas dalam aspek epistemologi sahaja dalam Islam. Epistemologi Islam terdiri pada sumber nakliah iaitu wahyu, tetapi tidak sama sekali mengabaikan aspek-aspek akliah yang mengikuti perkembangan akal pemikiran manusia. Kejelasan epistemologi ilmu Islam merupakan sumbangan yang penting bagi kemenjadian sebuah tamadun tersebut untuk bertahan lama.
Hal ini kerana sumber rujukan yang menjadi asas epistemologi Islam berpandukan kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ianya memperlihatkan hakikat pandangan hidup atau worldview yang telah digariskan dalam Islam. Baiklah, seterusnya kita melihat kepada faktor pembentukan dualisme di Malaysia. Kita ingin membincangkan apakah sebab yang mengakibatkan berlakunya pembentukan dualisme di negara kita ini. Dalam bab ini, kita akan melihat dua faktor yang menyebabkan pembentukan dualisme di Malaysia, iaitu penjajahan barat dan kegagalan memahami kurikulum bersepadu. Baiklah, pertama sekali, faktor utama yang mengakibatkan pembentukan dualisme di Malaysia adalah penjajahan barat. Punca awal wujudnya dualisme adalah disebabkan penjajahan oleh pihak Inggeris. Umum mengetahui pada abad ke-18, pihak Inggeris menjajah tanah Melayu dan mula mendirikan sistem mereka di negara kita. Dan salah satu sistem yang didirikan ialah sistem pendidikan mereka. Hal ini memberi impak yang sangat besar kepada penduduk di negara kita dalam pelbagai aspek dalam kehidupan kita. Melalui sistem pendidikan ini, pihak British mula membentuk fahaman dan pemikiran barat yang dipengaruhi oleh konsep sekularisme. Pihak barat mendirikan sekolah vernakular Melayu yang menerapkan sistem pendidikan mereka, iaitu berteraskan liberalisme dan sekularisme. Sebelum Inggeris menjajah tanah Melayu, sistem pendidikan negara kita adalah berteraskan Al-Quran dan Hadis yang tertumpu di sekolah Al-Quran dan juga pondok-pondok. Maka, selepas penubuhan sekolah vernakular Melayu, pembelajaran sistem pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan Hadis ini mula dipinggirkan, sehingga ada segelintir yang berpendapat bahawa pelajar sekolah pondok dan Al-Quran ini tiada masa depan berbanding pelajar sekolah vernakular, yang selalunya pelajar sekolah vernakular ini akan mudah ditawarkan pekerjaan seperti guru dan pegawai kerajaan. Oleh yang demikian, kewujudan dua sistem pendidikan ini telah melahirkan dualisme dalam pendidikan di Malaysia. Baiklah, seterusnya, faktor yang kedua. Faktor kedua berlakunya dualisme di Malaysia adalah kegagalan memahami kurikulum bersepadu. Islam yang bersifat syumul ataupun menyeluruh tidak ditekankan dalam pembelajaran di negara kita ini. Hal ini terbukti dengan ramainya Muslim di negara kita ini yang masih memandang subjek pembelajaran seperti sains dan matematik adalah satu yang jauh daripada Islam dan hanya bersifat keduniaan saja, manakala pembelajaran agama hanyalah terhad pada pembelajaran tauhid, fiqh dan syariat saja. Juga kita dapat lihat di sini adalah ramai orang Islam di negara kita ini melihat Islam tiada kena-mengena dengan kehidupan. Sebagai contoh, Islam tiada kena-mengena dalam ekonomi, dalam politik, dalam kenegaraan, dalam pembelajaran dan sebagainya. Sedangkan Islam itu bersikap syumul dan mementingkan setiap aspek dalam kehidupan kita. Situasi ini secara perlahan telah mewujudkan dualistik dalam pendidikan kita. Pemisahan antara agama dan keduniaan ini telah membentuk salah faham dalam Islam. Kesannya berlaku kemunduran dan perbalahan di negara kita ini. Apa yang berlaku dalam sistem pendidikan negara kita ini adalah pengajaran bahasa Arab masih bersifat tradisional walaupun pendekatan bagi pengajaran bahasa Inggeris telah mengikut perkembangan terkini. Hal ini membentuk kefahaman yang salah dalam pemikiran penduduk negara ini, iaitu seolah-olah memberi tanggapan bahawa pendidikan bahasa Arab adalah satu yang ketinggalan dan kuno, manakala pendidikan bahasa Inggeris dilihat lebih maju dan lebih ke hadapan. Seterusnya, ramai ibu bapa yang cenderung untuk menghantar anak-anak mereka mempelajari bahasa Inggeris berbanding bahasa Arab. Pengajaran mata pelajaran agama pula jarang mengaitkan dengan isu semasa. Guru-guru agama tidak mengaitkan pelajar agama yang diajar dengan perihal semasa yang berlaku di luar kelas ataupun yang berlaku di sosial media dan sebagainya. Situasi ini menyebabkan pelajaran agama itu hanya terhad di dalam kelas dan hanya terhad di dalam bidang akademik semata-mata. Hasilnya, pelajar tidak tahu untuk menerapkan agama dalam kehidupan seharian dan cara fikir mereka yang berteraskan Al-Quran dan hadis yang sepatutnya mula tersisih daripada diri seorang Muslim. Jadi, jelaslah ianya telah membentuk satu pemisahan antara ilmu agama dan ilmu kontemporari. Seterusnya melahirkan
dualisme dalam pendidikan di negara kita ini. Kesan dan implikasi dualisme. Kesan yang pertama, kehilangan nilai identiti budaya sendiri dan menggalakkan amalan budaya barat. Sejak zaman penjajahan lagi, sistem ilmu barat ini telah masuk ke dalam negara kita sikit demi sedikit yang menjadi sebati dalam masyarakat. Kita juga tahu bahawa pendidikan barat ini bersifat dualisme di mana sistem ilmu agama dan juga sistem ilmu moden mereka dipisahkan. Pendidikan barat ini adalah hasil tiruan daripada mereka. Jadi konsep, falsafah dan juga nilai-nilai yang ada dalam pendidikan tersebut yang mereka praktikkan di barat. Jadi tidak mustahil jika suatu hari nanti agenda atau propaganda ini akan monopoli pemikiran para pelajar negara ini dan menghasilkan pelajar bersifat liberal dan bercanggah pendidikan negara. Kesan kedua, kefahaman dan pemikiran yang bercanggah akibat jurang pendidikan. Sistem dualisme yang memisahkan ilmu agama dan ilmu moden ini akan melahirkan dua kelompok ekstrim, iaitu golongan terlalu menyanjungi agama dan golongan kedua adalah golongan terlalu hal-hal dunia. Dalam kehidupan harian mereka akan lahirkan dua jenis kelompok. Kelompok pertama, golongan yang intelek tetapi kurang agama, dan kelompok kedua, warak tetapi tidak tahu membangunkan masyarakat. Jadi kesan jurang pendidikan ini akan melahirkan kesan yang tidak baik. Sesuatu sebegini akan bercanggah dan berlaku perbalahan dan perpecahan dalam masyarakat. Seterusnya, kesan ketiga ialah taksub atau obses dengan kemajuan teknologi lalu terdedah dengan kancah negatif. Tidak dapat dinafikan bahawa penekanan terhadap ilmu moden ini akan melahirkan modal insan yang celik IT. Justru kadar penghasilan teknologi dalam negara juga meningkat. Namun begitu, konsep ilmu barat ini hanya memfokuskan kepada akademik dan menghiraukan agama dari sini, dan melahirkan individu yang bijaksana dan kosong ilmu agamanya. Misalnya, pembentukan pelajaran yang membawa satu konsep material ini akan melahirkan individu yang terlalu obses dengan sistem pembangunan negara dengan ilmu moden mereka tanpa ilmu agama. Peningkatan kadar pengangguran dalam negara. Tahap pendidikan moden yang tinggi ini akan melahirkan individu yang pakar dalam bidang teknologi, dan kesannya sektor ekonomi negara kita akan meningkat. Namun begitu, penggunaan teknologi yang canggih akan menyekat peluang pekerjaan masyarakat kerana ia akan menyebabkan sesebuah syarikat menghadkan pengambilan baru dalam suatu sektor. Teknologi canggih ini mampu menggantikan tenaga kerja manusia, jadi jelaslah terbukti perkara-perkara ini akan meningkatkan pengangguran dalam negara apabila sesebuah syarikat tidak perlu lagi tenaga kerja manusia. Yang akhir sekali, menimbulkan pelbagai buah fikiran dan tafsiran baru berkaitan hal-hal keagamaan serta memberi peluang ke arah perkembangan ilmu pengetahuan. Variasi sistem pendidikan menyumbang kepada pertukaran idea terhadap sesama individu. Masyarakat lebih pendidikan negara peka dengan permasalahan sistem. Perkara ini dapat meluaskan pandangan pemikiran masyarakat terhadap sesuatu perspektif, dapat memupuk individu yang berfikir rasional dan matang kerana jurang perbezaan yang wujud. Terima kasih. Setelah mendengar pembentangan daripada rakan-rakan saya sebentar tadi, maka dapat disimpulkan bahawa ideologi dualisme barat menghasilkan ideologi yang mengasingkan antara fikiran dan jasad, manakala ideologi dualisme untuk Islam menghasilkan dua ideologi, iaitu rasionalis ahlul al-rai dan tradisionalis ahlul al-hadis. Yang ketiga, faktor dualisme di Malaysia adalah kerana
penjajahan Barat dan kegagalan memahami kurikulum Islam bersepadu. Dan yang keempat, kesan dan implikasi dualisme, iaitu yang pertama, kehilangan nilai identiti budaya sendiri dan menggalakkan amalan budaya Barat. Yang kedua, kefahaman dan pemikiran yang bercanggah akibat jurang pendidikan. Dan yang ketiga, taksub atau obses dengan kemajuan teknologi lalu terdedah dengan kancah negatif. Yang keempat, peningkatan kadar pengangguran dalam negara. Dan yang terakhir, iaitu menimbulkan pelbagai buah fikiran dan tafsiran berkaitan hal-hal keagamaan serta memberi peluang ke arah pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan 1. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Banyak keluk penarik, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.